The COVID-19 virus spreads mainly between people in close contact with each other. It spreads most easily in crowded settings, closed spaces with poor ventilation, or through prolonged contact with an infected person. This is because, as a person infected with the COVID-19 virus breathes, talks, coughs, or sneezes, liquid particles of various sizes are expelled into the air. Larger particles are called droplets. Smaller particles are called aerosols. You can contract the virus if infected particles come into contact with your eyes, nose, or mouth. Whether you are inside or outside, always maintain a physical distance of at least 1 meter from others. When you are in an enclosed or poorly ventilated space, the virus can spread more easily. In these conditions, aerosols can remain suspended in the air or travel farther than 1 meter. When you are inside, make sure to stay at least 1 meter from others. Wear a mask. Open a window to improve ventilation. And limit your time spent in these settings. To protect yourself and others, always follow these 6 precautions. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami, dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hambamu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami.
warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum memulakan slot ketiga pada pagi ini, peringatan mesra kepada para pelajar di ruangan komen akan disediakan link kehadiran selepas 30 minit. Mohon untuk mahasiswa-mahasiswi mengisi kehadiran tersebut. Slot pada pagi ini merupakan sesi taklimat daripada pihak Pusat Pengajian Teras PPT. Untuk itu, kita akan mendengar taklimat daripada Puan Nabilah binti Ismail alias Abdul Latif, Timbalan Pengarah Akademik dan Hal Ehwal Pelajar PPT. Dengan ini, majlis mempersilakan Puan Nabilah binti Ismail alias Abdul Latif untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis, saudari Amni Syafiqah. Saya Cik Nabila binti Ismail, mewakili pengarah Pusat Pengajian Teras iaitu Tuan Dr. Nizaita Omar, mengucapkan syabas terlebih dahulu di atas kejayaan para pelajar menyertai kami sebagai warga UNIZA yang tersohor di negeri Terengganu ini. Okay? Terima kasih juga kepada pihak pejabat TNC HEPA, MPP serta comel di atas peluang untuk pihak PPT bertemu secara virtual dengan para pelajar baru ambilan kedua kita ini. Okay. Sekejap saya pergi next slide. Okey, saya mulakan dengan sedikit latar belakang Pusat Pengajian Teras atau PPT. PPT merupakan pusat akademik yang berada di bawah pejabat TNC, akademik dan juga antarabangsa. Kami menguruskan semua subjek wajib universiti yang perlu diambil oleh semua pelajar pada semua peringkat pengajian pra-siswazah iaitu asasi sains, diploma dan juga ijazah sarjana muda. Untuk pengetahuan pelajar, PPT mempunyai 55 orang staf yang terdiri daripada pihak pengurusan PPT iaitu pengarah Puan Dr. Nizaita, 2 timbalan akademik dan juga pembangunan, 3 ketua jabatan staf akademik yang terdiri daripada pensyarah dan juga guru bahasa, serta staf pentadbiran. 51 staf kami berada di kampus Puan Badak, manakala 4 orang berada di kampus Tembila. Di Tembila, wakil kepada PPT adalah seorang penyelaras kampus, Encik Suhaimi Abbas, yang menguruskan subjek universiti di sana. Okay, next. Okay, ni gambar kami raya tahun ni, masa ni okey lagi lah. Dekat Drawbridge kan cantik kan, Drawbridge lalu macam tu. Ni boleh katakan majoriti antara kami lah yang bergambar sekarang ni. Okay. Kemudian kita pergi kepada struktur khusus MPU. Okey, khusus yang ditawarkan yang wajib diambil oleh pelajar bolehlah dibahagikan kepada 2 kategori iaitu khusus MPU, mata pelajaran umum dan juga khusus mata pelajaran wajib universiti MPW. Okay, so saya paparkan dahulu senarai khusus bagi semester pendek. Okay, semua pelajar semester pendek, semester 1 FSK FP dan juga PUSPA wajib mengambil khusus universiti. Cuma ada perbezaan antara jumlah dan juga khusus yang perlu diambil oleh pelajar diploma dan juga pelajar PUSPA. Yang tu saja perbezaannya. Okey, kita pergi yang pada semester ini, semester pendek 1, anda akan mengambil 3, 4, 5 khusus di sini ya. 3 yang orange ni adalah khusus MPU penghayatan etika, fiqh ibadat atau perbandingan agama 1, 2, 3, 4 paper ni. Okey, untuk fiqh ibadat atau perbandingan agama ni dia bergantung. Kalau anda pelajar Muslim, anda akan mengambil subjek fiqh ibadat. Bagi pelajar yang bukan Muslim, pilihan anda adalah perbandingan agama 1 ya. Kemudian 1 paper bahasa iaitu English 1, juga tambah dengan 1 paper co-curriculum, subjek co-curriculum.
Okey, ni yang tahun ini, SEM 1, tahun 1. Untuk tahun hadapan, apabila anda berada di tahun 2 dan juga di semester 4, Ogos tahun depan, anda akan mengambil semester pendek yang kedua. Okey. Dan ini adalah subjek yang perlu diambil. Tajwid Al-Quran ataupun etiket sosial dan penampilan diri bagi pelajar bukan Muslim. Suka untuk saya mengingatkan semua pelajar, tolong jangan tersalah daftar. Sebab dah ada kes pelajar Muslim mendaftar untuk subjek etiket sosial dan penampilan diri. Okay. Jadi anda sebagai pelajar Muslim ni pilihan anda, tajwid Al-Quran. Paper seterusnya adalah akidah akhlak ataupun moral dan etika, sama juga. Ada pembahagian kepada dua ni. Okay. Paper bahasa Inggeris yang kedua, English 2, dan juga paper bahasa asing. Okay. Antara kesemua subjek yang anda perlu ambil ni, hanya ada 2 subjek yang anda boleh pilih. Okay, pilih daripada segi khusus dia ada banyak. Tapi kami menggunakan sistem kuota, bermakna first come first serve. Nanti saya akan terangkan lagi. Iaitu core curriculum dan juga bahasa asing. Hanya 2 saja yang ni. Yang ni core curriculum, saya rasa pihak HEPA akan membuat taklimat berkenaan tentang yang ni. Dan juga paper bahasa asing saya akan terangkan selepas ini. Okay, bagi pelajar FSK, subjek yang sama dengan SEM pendek, tetapi anda akan mengambil kesemua subjek tersebut pada semester 1 ini. Kita panggil semester penggabungan. Ini kita tarik semua subjek MPU daripada PPT ni dan dikumpulkan di dalam satu semester sahaja. Bermaknanya semester ni ambil subjek MPU, semester depan anda akan mulakan dengan mengambil subjek daripada fakulti dan juga program masing-masing. Okey, jadi untuk FSK akan mengambil semua subjek ni, penghayatan etika, fiqh ibadat, kurikulum tajwid, etiket sosial bagi yang non-Muslim, akidah akhlak, moral etika, English 1, English 2 dan juga bahasa asing sekaligus. Okey. Ini untuk pelajar FSK lah. Kita akan bercakap tentang perbezaan jumlah minggu perkuliahan selepas ini ya. Seterusnya, ini untuk Puspa. Saya hanya mention sekali lalu sahaja sebab saya rasa Puspa pun akan ada briefing ataupun telah pun ada briefing ya nanti. Okey, untuk Puspa, subjek wajib universiti yang perlu diambil ada 3, iaitu semester 1 dan juga semester 2 ya. Semester 1 ada subjek Foundation English 1 dan juga penghayatan Islam, 3 jam kredit yang ni. Pada semester 2 nanti, pelajar Puspa akan mengambil subjek Foundation English 2. Okay. Seterusnya, okey, pilihan bahasa asing. Saya rasa ramai yang menunggu yang ni ya. Kalau pelajar FSK, maknanya semester sekarang lah akan ambil subjek bahasa asing. Tetapi pelajar semester pendek, anda kena tunggu sehingga tahun hadapan. Jadi taklimat saya ni umur di setahun. Taklimat sekarang untuk anda aplikasikan pada tahun hadapan. Okay. Ada terdapat 5 pilihan bahasa asing di sini. Iaitu bahasa Arab kebangsaan, bahasa Arab agama, Mandarin, Jepun dan juga Thai. Bahasa Arab kebangsaan dan agama ni, pemilihannya adalah bergantung kepada sama ada anda telah pun mengambil bahasa Arab di peringkat SPM ataupun tidak. Kiranya telah pun mengambil bahasa Arab, ada dalam sijil, bermakna pilihan yang terbuka untuk anda adalah bahasa Arab agama. Okay. Tiada had. Maknanya kalau pelajar non-Muslim pun masih boleh mengambil bahasa Arab kebangsaan kalau berminat. Bahasa Arab kebangsaan dan juga bahasa Arab agama diajar oleh guru bahasa tempatan kita iaitu Ustaz Asnawi dan juga Ustazah Khairunisa. Bahasa Mandarin, Jepun dan Thai kami sangat bertuah. Kita semua sangat bertuah kerana kita mempunyai tenaga pengajar yang memang bahasa ibunda mereka dan berasal daripada negara-negara ini ya. Bahasa Mandarin kita ada Puan Fatimah Zujing dan juga tenaga pengajar daripada Gongzi Institute UM. Kita juga mempunyai untuk bahasa Jepun ni
Mr. Kazuki Iseno, Sensei. Dan juga untuk bahasa Thai, guru bahasa daripada Thailand iaitu Cik Siti Fatimah. Cik Siti Fatimah. Okey, jadi seterusnya berkenaan tentang pilihan bahasa asing ni, ia adalah menggunakan sistem kuota. Sistem kuota bermaknanya jumlah keseluruhan pelajar dibahagikan sama rata kepada kesemua pilihan bahasa yang ada. Jadi kalau ada 1,000 contoh, bermakna 200, 200, 200, 200, 200. Contoh. Bermakna first come, first serve. Apa cepat dia dapat. Pra-pendaftaran, pilihan yang dibuat oleh anda semasa pra-pendaftaran bukanlah merupakan keputusan yang muktamad. Sebab semuanya berdasarkan kepada sistem. Pihak Comel dan juga pihak PPT dan juga sistem mempunyai kuasa untuk menentukan sebenarnya penetapan bahasa asing untuk anda semua. Kena ingat yang ni. Kalau berlaku masalah sistem, contohnya, kami akan menggunakan kuasa kami untuk membahagikan semula nama pelajar ini kepada kursus yang masih lagi ada kekosongan. Jadi, 1,000 pelajar tak akan mengambil Mandarin ataupun bahasa Jepun. Kita kena bahagikan sama rata. Yang ni kena ingat. Sebab walau setahun nanti kita tak nak ada masalah daripada segi ni. Mempersoalkan kenapa kami dapat bahasa ni sedangkan pra-pendaftaran dapat bahasa lain. Okey? Jangan timbul yang ni nanti. Okey, seterusnya. Struktur kelas. Okey, yang ni saya rasa yang paling penting. Yang berbeza sedikit dengan taklimat untuk pelajar batch pertama. So, pelajar batch kedua mohon dapat dengar baik-baik yang bahagian ni ya. Okey, yang ni sama lagi. Diploma umum iaitu semester pendek, diploma FSK dan juga FP. Fisiologi kita ada teknologi maklumat perubatan, radiografi, kejururawatan. Okey. Selain daripada FSK dan FP, anda adalah mengambil semester pendek selama 7 minggu. Yang ni yang standard Tapi akan ada perubahan kat sini. Kalau untuk FSK FP, diploma semester 1, 14 minggu, 7 minggu kuliah, 1 minggu cuti pertengahan semester dan juga 7 minggu kuliah. Kelas untuk semester pendek, 2 jam darab 2 kali. Maknanya, sebab asalnya 14 minggu dipendekkan kepada 7 minggu sahaja. Jadi kelas pun kena double. Seminggu 2 jam darab 2 kali. Jadi 4 jam lah seminggu untuk satu subjek. Manakala untuk FSK FP masih lagi kekal 2 jam seminggu. Okay. Jadi ingat anda sekarang akan memulakan kelas pada minggu hadapan iaitu minggu yang keempat. Okay. Semua nampak yang ni, table ni. Okay, ni minggu pertama ya. Minggu pertama kuliah kita adalah 8 hari bulan 8. Okay. Kita ada lepas 7 minggu kuliah. Okay, kita ada minggu ulang kaji. Dan juga minggu peperiksaan akhir. Bagi yang ada peperiksaan akhir. Dan juga cuti semester. Lepas ni SEM 1 degree. Maknanya SEM 2 awak lah nanti. Okay. Anda berada di sini, batch kedua. Start kelas pada minggu pertama anda adalah minggu keempat pelajar batch 1. Minggu kedua, ketiga dan keempat. Anda hanya mempunyai 4 minggu sahaja untuk menyempurnakan kuliah dan juga penilaian. Jadi, apa yang telah kami rancangkan di PPT adalah kami terpaksa menggabungkan kandungan khusus daripada minggu-minggu terdahulu ke dalam 1 ataupun 2 kelas. Contoh. Bukan contoh, inilah yang perancangan ya. Minggu pertama ada 2 kali kelas. 4 jam. Jadi segala silibus kandungan semasa minggu pertama ni kompreskan, kami padatkan di dalam 1 kelas sahaja. Daripada 2 kelas jadi 1 kelas. Dan ini merupakan kelas pertama anda pada minggu keempat. Komponen ataupun kandungan untuk minggu kedua kami padatkan menjadi 1 kelas sahaja daripada 4 jam
ini merupakan kelas kedua anda. Okay, maybe tak clear. Saya akan conteng guna pen ya. Maafkan saya. Okey, yang ni kita kompreskan menjadi satu kelas sahaja dan akan pergi ke sini. Minggu kedua sama juga kompreskan dan akan pergi ke sini. Okey, sama juga minggu ketiga, minggu keempat akan pergi kepada minggu kedua. Okey, minggu kelima dan enam akan pergi kepada minggu ketiga. Minggu terakhir iaitu minggu keempat ni, minggu keempat awak merupakan minggu ketujuh pelajar batch 1. Anda akan menghabiskan kelas minggu ketujuh serta penilaian. Okey, mana-mana penilaian yang belum lagi dijalankan dibuat akan dihabiskan pada minggu yang keempat ini. Okey. Minggu ulang kaji bagi pelajar batch 1 merupakan masa tambahan ya, kecederaan ya. Kalau main bola ni injury time untuk menghabiskan penilaian. Sekiranya pensyarah merasakan tak dapat nak cover dalam minggu keempat ni, inilah masa terakhir. Jadi sebab semua paper pada semester 1 ini tidak mempunyai peperiksaan akhir. Jadi sebab itu kami buat macam ni. Okay. Jadi kenapa tak tambah jadi 7 minggu? Kerana terdapat banyak lagi proses yang berlaku selepas anda menghabiskan semester. Itu proses menanda, proses memasukkan markah, meeting mesyuarat untuk membicarakan markah anda dan juga sebelum pihak comel mengeluarkan markah keseluruhan anda ya. Dapat pointer berapa yang tu. Okay. Kalau kita tambah lagi minggu kat sini, nanti proses ni semua akan masuk kepada minggu pertama ataupun minggu kedua semester kedua anda ataupun semester degree nanti. Jadi dragging dia akan overlap. Kelas pun akan overlap nanti. Jadi kita tak nak keadaan itu berlaku. Kita cuba habiskan juga di sini. Ini sahaja. Okey. Seterusnya saya harap perkara ni jelas. Tapi sekiranya ada soalan, mohon dapat bertanyakan kepada saya semasa sesi Q&A nanti ya. Okey, jadi kuliah untuk kedua-dua semester pendek, untuk semua ya, semester pendek, semester FSK dan juga PUSPA dijalankan sepenuhnya di atas talian. Kita UNIZAM mempunyai platform e-learning ya, bernama Knowledge and E-Learning Integrated Platform ataupun KELIP. Saya sendiri letak ni, so ingat nama sikit KELIP. Okey, okey, ni rupa home untuk page KELIP. Okey. Page KELIP, bagaimana nak login? Anda perlu menggunakan email address Putra ya. Bukan yang peribadi, yang number metrik @putra.uniza.edu.my dengan passwordnya. Ada beberapa langkah, anda kena activate dahulu email anda, masuk kepada portal pelajar, activatekan email, buka email anda, tengok apa kat dalam tu, kalau ada apa-apa. Kemudian kalau dua step ni dah berjaya dibuat, barulah anda boleh pergi kepada KELIP ini. Okay. KELIP ni dibahagikan kepada beberapa server mengikut fakulti. Untuk SEM pendek dengan baik-baik, untuk SEM pendek anda perlu masuk kepada server PPT dan PPHP. University Courses and also Core Curriculum. Yang ni. Masuk server PPT, bukan server fakulti masing-masing. Kalau anda daripada FKI, jangan masuk server FKI. Anda pelajar PUSPA, masuk server anda PUSPA. FSK dan juga FP, anda masuk kepada server anda. Okay? Sebab SEM pendek dikendalikan oleh PPT. Okay. FSK, FP pula, walaupun semester ini kelas dikendalikan oleh kami,
tetapi terdapat perbezaan tarikh mula dan tarikh akhir semester. Okey, untuk sistem. Jadi FSK-FP masuk kepada server anda. Kami dah buka paper PPT di server anda. Ini paparan home interface ni. Kita pergi kepada ni. Anda perlu tahu kod khusus yang telah didaftarkan untuk pencarian. Ada kat atas ni search button. Type lah nama khusus tu, tak apa kod je tak apa. Nanti ini adalah paparan yang akan anda akan tengok. Contohnya moral etika kita ada ilmu wahyu dan kemasyarakatan, ni paper degree, minta maaf tapi nak contohkan, nak beritahu inilah contoh display nanti semua kursus yang ada. Jadi anda hanya perlu klik to enter this course. Biasanya pengajar ataupun pensyarah akan menyediakan password untuk anda. Password ini bergantung kepada program anda. Kebiasaannya bermakna anda login, daftar masuk menggunakan password yang telah diberikan mengikut program. Anda akan dimasukkan secara automatik ke dalam kumpulan program anda. Sebab untuk satu paper ni contohnya, ini paper degree saya ambil contoh jugalah. Ni ilmu wahyu kemasyarakatan dan juga ni talaki semua ni. Kita menggabungkan beberapa program di dalam satu kelas yang sama. Ini untuk memudahkan penilaian dan juga kehadiran, maka anda diletakkan di dalam kumpulan program anda sendiri di dalam satu kelas tersebut. Okey. Jadi bila dah masuk kat sini, nanti barulah anda dapat makluman tentang kursus, nota, okey, dan juga penilaian. Penilaian akan dijalankan di kelip juga, penilaian bermarkah. Okay, setiap minggu akan ada 3 elemen yang anda perlu patuhi. Kita panggil dia PTG ya, pembelajaran teradun gantian, memang fully online untuk buat masa sekarang ni. Akan ada 3 elemen, nota, perbincangan dan juga latihan. Jadi anda perlu mengikuti ketiga-tiga aktiviti ini di kelip. Setiap minggu anda perlu menjawab kuis ataupun kita panggil dia latihan lah. Okay, biasanya pendek saja dalam 10 soalan objektif kebiasaannya. Tengok kepada jenis minggu tersebut, konten. Ada yang bertulis, maybe jawapan struktur pendek dan juga kuis. Ini akan digunakan sebagai bukti kehadiran anda. Okay, jadi anda perlu baca nota yang diberikan dan juga menjawab kuis. Bagaimana kelas akan dijalankan? Ada 2 pilihan. Kelas boleh dijalankan secara live, bermaknanya pensyarah akan berikan link ke Webex ke Google Meet kepada anda dan anda akan join kelas macam masa sekolah dulu, okay? Masa PDBR tu, dan juga buat assignment semua tu. Tapi kami tak akan, kalau kelas 2 jam tu kami tak akan buat 2 jam online kerana ini akan memakan data anda semua. Biasanya untuk penerangan sahaja nota bahagian pertama tu dalam paling lama pun dah setengah jam je lah. Ataupun itu cara live. Cara kedua adalah secara offline, asynchronous. Offline bermakna kami sediakan video, tak pun kami sediakan voice note dalam grup Telegram bergantung kepada pensyarah. Maknanya anda baca nota dan ikut penjelasan yang diberikan oleh pensyarah dan juga guru anda. Dan juga terus membuat aktiviti. Sama ada aktiviti dalam Telegram, dalam grup masing-masing, tak pun di kelip. Yang tu. Kami akan cuba menggunakan cara offline ni semaksimal yang mungkin sebab kita mengambil kira keadaan pelajar ada yang tak dapat nak top up data sentiasa, tak pun coverage internet di tempat pelajar itu tidak memuaskan. Jadi cara offline adalah lebih baik lagi untuk majoriti daripada kelas. Jangan bimbang. Tapi jangan pula line internet pun ada tapi buat-buat masalah ke apa kan, kata orang kata oh tak ada line lah gini. Paling utama semasa penilaian, anda perlu memastikan line internet anda sangat okey. Kalau guna laptop, masa menjawab soalan, pastikan kabel tu sentiasa on.
dekat laptop. Jangan tengah-tengah jawab soalan, nanti laptop off habis bateri. Tak, kita tak nak macam tu. Okay? So, pastikan semasa penilaian keadaan-keadaan yang sangat kondusif diperlukan. Okay? Okay, seterusnya kita juga mempunyai channel PPT ya. Channel PPT ni segala maklumat berkenaan tentang pensyarah anda, jadual waktu, nak hubungi kontak pensyarah macam mana, ada maklumat di sini kami telah sediakan. Ada juga sekali dengan kumpulan Telegram pelajar. Ada link kat situ. Okay, kecuali lepas anda, saya cadangan saya adalah lantik seorang wakil kelas. Dalam batch kedua ni, lantik seorang wakil yang ni hubungi pensyarah anda. Yang sekiranya pensyarah anda kata, oh ada link kumpulan baru, maka ikutlah link yang baru itu. Jangan terus pergi masuk dekat link Telegram yang sedia ada kerana itu mungkin untuk batch pertama dan pensyarah anda mungkin ingin membuat Telegram baru untuk batch kedua. Okay? Ini semua bergantung kepada pensyarah anda. Cuma scan saja dulu ini. Kalau tak sempat nak scan sekarang, jangan bimbang. Saya rasa MPP video ni akan disimpan di FB dan juga YouTube mereka. Maknanya boleh scan lagi lepas ini ya. Okay. Saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan buat masa sekarang. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, saya serahkan kembali kepada Saudari Amni ya, MC kita. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nabila. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat mencatat pesanan penting yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Seterusnya, kita beralih ke sesi soal jawab. Soalan pertama iaitu apa beza bahasa Arab kebangsaan dan bahasa Arab agama? Okey, terima kasih Amni. Saya rasa saya telah terangkan tadi. Perbezaannya bahasa Arab kebangsaan adalah bahasa Arab komunikasi, bahasa Arab asas, manakala bahasa Arab agama adalah bagi mereka yang telah pun mempunyai asas ini. Perbezaan nombor dua adalah sistem pemilihannya akan bergantung kepada sama ada anda telah pun mempunyai sijil untuk yang peringkat asas. Kita menerima pakai sijil SPM. Kalau dah masuk SPM tu form 5 dah ambil bahasa Arab, jadi automatically kalau anda perlu mengambil bahasa Arab ataupun dia sama ada anda diberi bahasa Arab tak pun anda memang memilih bahasa Arab, anda akan diberikan bahasa Arab agama. Jadi bergantung kepada sijil yang telah pun ada sebelum anda mendaftar menjadi pelajar UNISA. Okey, harap dapat menjawab soalan itu. Soalan kedua, Amni. Sekejap ya. Setakat ini itu sahaja soalan yang ada yang pelajar kemukakan di ruangan komen. Okey. Jadi Wow. rasa jika itu saja, maka terima kasih Puan Nabila atas jawapan-jawapan yang diberikan. Sekiranya sekiranya mahasiswa dan mahasiswi mempunyai soalan yang lebih lanjut, bolehlah diajukan terus kepada bahagian Pusat Pengajian Teras. Puan, terima kasih ucapkan kepada Puan Nabila atas taklimat beliau itu tadi. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi mendapat input dan mengingati pesanan yang disampaikan oleh Puan Nabila semasa taklimat sebentar tadi. Okey, pesanan terakhir saya, bila masuk channel yang official intake tu, anda ada channel anda kan, minta tolong sangat alert dengan announcement yang diberikan kat dalam tu. Sekiranya anda tak jumpa cari, benda tu telah pun diinform oleh MPP contohnya, search lah kat atas tu. Benda tu dah ada kat dalam tu, search je. Jadi tak perlulah kita nak post benda yang sama 2 kali. Kadang-kadang memanglah terlepas kalau dah banyak sangat announcement kat dalam tu, tapi carilah. Kebiasaannya akan jumpalah juga dalam tu. Okay.
Itu saja. Channel memang tak boleh buat apa-apa, anda hanya boleh membaca dan tak boleh respon apa-apa. Yang tu bagus. Okay, saya suka. Okey, itu saja daripada saya setakat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih kepada Amni, MPP dan juga HEPA di atas peluang untuk memberikan taklimat ini. Terima kasih Puan. Suka saya ingatkan supaya mahasiswa-mahasiswi mengisi maklumat status kelengkapan pelajar dengan lengkap dalam link yang disediakan di ruangan komen. Bagi mereka yang belum membuat pengesahan pendaftaran mahasiswa pendaftaran, boleh membuatnya dengan kadar segera di sistem terima tawaran ataupun boleh menghubungi MPP bahagian Biro Sasial dan Akademik. Di kesempatan ini, saya Amni Syafiqah ingin mengucapkan sekalun tahniah dan syabas buat mahasiswa-mahasiswi pengambilan kedua Universiti Sultan Zainal Abidin kerana terpilih menjadi sebahagian daripada warga UNIZA. Selamat menempuhi alam universiti. Nantikan slot seterusnya iaitu pejabat bendahari yang akan bermula pada jam 2 petang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Persis. Persis merupakan satu-satunya pertubuhan dan persatuan yang meneruskan aktiviti kemanusiaan dan kesukarelawanan di UNIZA. Semua mengetahui aktiviti-aktiviti kesukarelawanan menyertai mereka yang memerlukan Dan membantu komuniti yang menghadapi musibah bencana alam.
zigirigidum, 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 zigirigidum. Rebolou, feito ziriguidum. Rebolou, feito ziriguidum balançar. Eu gosto da nega mulata. Eu gosto da nega que samba. O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, 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 zigirigidum. Rebolou, feito ziriguidum. Rebolou, feito ziriguidum balançar. Eu gosto da nega mulata. Eu gosto da nega que samba. O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, 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 zigirigidum.